Baik, bertemu kembali dalam Personal SY Serasi di Hati. Bukan main kamera daripada bawah saya naik ikut atas tu. Inilah dia gambaran untuk kita melonjak cemerlang untuk tahun 2021. Untuk melompat lebih tinggi 2021. Jangan tinggi sangat nanti tak boleh turun. Baik, bersama sekali lagi Dr. Haji Tengku Asmadi Tengku Muhammad, tidak asing lagi dari kaca TV anda, pakar motivasi. Baik doktor, tadi kita dah pecut jauh. Saya nak tarik balik doktor. Baik. Kita tengoklah kalau azam 2021 ataupun azam setiap tahun, ibu bapa sering meletakkan, okey, anak-anak kena tetapkan, sedangkan ibu bapa itu gagal menjadi suri teladan yang betul kepada anak-anak. Bagaimana doktor ingin maklumkan kepada anak-anak, ibu bapa supaya tetapkan azam yang betul supaya anak-anak ini boleh ikut dan mereka menjadi suri teladan yang baik? Okey, kalau kita lihat, pertamanya sekali ibu bapa, apa yang paling penting yang kita nak turunkan kepada anak kita? Okey, kita nak turunkan kepada anak kita akhlak yang baik. Jadi kalau kita nak kata letakkan azam tahun baru, kita pilih 2-3 akhlak yang sebelum ini yang mungkin dah kita terbiasa negatif dengannya. Contohnya, akhlak kita sebelum ini tak jadi contoh dalam menepati masa. Contoh dia, ataupun akhlak kita selama ini apa yang kita cakap kita tak buat. Dan maka pada tahun ini kita letakkan itu sebagai azam kita. Dan kita letakkan itu juga sebagai azam untuk anak-anak kita. Jadi oleh sebab itu kita mula memaksa diri kita, sebab itu azam kita. So kita letak, okey, 2 azam ni tahun ni kita nak jadi orang yang macam tu, menepati masa, dan apabila kita berjanji kita tepati, kita cakap kita buat. Jadi kita beritahu anak kita, okey, ini azam kita. Dan kita nak anak kita pun lakukan benda yang sama supaya kita satu keluarga membentuk satu keluarga yang mempunyai disiplin yang tinggi. Sebab sebenarnya menepati masa dan juga pegang pada janji ini adalah merupakan kunci kepada banyak kejayaan-kejayaan besar dalam hidup kita. Kan? Sebab kegagalan kita menepati masa, kegagalan kita mengurus masa, kegagalan kita menunaikan apa yang kita cakap, itu yang azam demi azam tak capai-capai. Jadi bila kita mula bentuk akhlak kita dan kita nyatakan kepada anak, tahun ini inilah azam kita boleh letak matlamat itu matlamat keluarga. Kan, supaya okey, keluarga kita dilihat sebegitu. Kan, jadi anak akan sedar, anak boleh tegur mak ayah boleh tegur anak, maka kita membina satu persatu. Sebab kita bukan nak hidup setahun ini, kita nak hidup mungkin 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Bayangkan kalau setiap tahun kita bina 1 atau 2 pembentukan akhlak yang mulia. Dalam 5-10 tahun kita tengok kita akan menjadi satu keluarga yang boleh menjadi model, role model kepada mereka yang kenal kita, kepada orang keliling kita, kepada masyarakat. Dan ini akhirnya yang kita kata satu bentuk kejayaan yang sukar untuk dicapai oleh orang lain. Tapi kita capai. Sebab apa? Sebab kita letakkan azam sebegitu. Jadi jangan letak azam banyak-banyak sangatlah. Ada orang letak sampai 10 azam nak capai. Mengarutlah, kan? Dengar tu banyak. Cukup 1-2 kita buat perubahan secara berdikit-dikit. Yang paling penting konsisten, istiqamah, kan? Buat setiap hari. Benda kecil tu buat setiap hari. Sebab kejayaan besar yang kita impikan esok hari, dia adalah pencapaian, kejayaan kecil yang kita capai, kita lakukan, kita buat setiap hari. Kan? Jadi kalau kita nak jadi orang yang baik, setiap hari kita jadikan diri kita orang yang baik. Kalau kita nak bercakap benda yang elok, misalnya tiap-tiap hari amalkan cakap yang elok-elok. Kan? Di akhirnya nanti orang akan kata, you sekarang dah berbeza daripada dulu. Sebab dia dah menjadi darah daging. Sebab apa? Kalau kita tengok apa saja yang kita nak lakukan, bila kita lakukan konsisten, kata orang 21 hari, maka dia akan jadi satu habit baru. Jadi kita mula kondisikan. Jadi nak bentuk apa pun dalam tahun baru ni, kita kena letak matlamat tu, kita kena senaraikan dan kita kena spesifik apa yang kita nak lakukan, apa yang kita nak capai. Sebab dalam hidup kita, kita kena ada azam untuk kerjaya kita, untuk keuangan kita, untuk keluarga, untuk agama, untuk sosial, untuk kesihatan dan untuk keuangan. Ada 7 cabang tu yang kita kena jaga setiap hari, setiap masa. Ustaz bawa pen nak sign. Tak apa, tak payah bawa pen. Saya dah ingat dalam minit. Okey, jadi kalau doktor, kalau kita melihat juga kan ada dilaporkan bahawa dengan peningkatan pandemik COVID-19 ini juga, kesihatan mental kita juga susah nak diramalkan dan dijangka mungkin lebih banyak mengganggu masyarakat di luar sana. Bagaimana mereka ini nak mengimbangi di antara apa yang mereka azamkan untuk tahun ini yang mungkin tahun lepas tak tercapai dengan kesihatan mental mereka, yang mana mereka perlu dahulukan dan mereka perlu kejar dahulu ni?
dia kesihatan mental ni masalahnya tekanan hidup. Kan kalau kita tengok kesan daripada COVID, PKP ni, ramai orang hilang pekerjaan, ramai orang hilang punca pendapatan, bisnes dah tak seperti dulu, pelancongan dah tak seperti dulu kan. Jadi ramai orang dah dalam keadaan duit makin terhakis, simpanan makin kurang, lepas tu bisnes. Jadi ini memberikan tekanan. Jadi oleh sebab itu, apa yang boleh kita lakukan di tahun baru ini, kita mungkin berazam untuk melakukan penjimatan. Kan berazam untuk merubah, menstruktur balik hutang-hutang kita dan sebagainya. Dan mungkin kita berazam untuk melepaskan bebanan-bebanan yang boleh menjadikan bebanan. Mungkin dulu kereta kita bayar 1,000 tidak jadi masalah. Tapi hari ini dengan masalah baru mungkin kita fikirkan okey cari kereta bayar 200-300 lah. Jadi kita kena struktur balik mungkin ekonomi kita, kedudukan keuangan kita disebabkan punca pendapatan itu sudah tidak sama. Jadi begitu juga kita kena duduk dan banyak memikirkan merebut peluang-peluang baru yang ada di depan mata kita. Kan sebab hari ini peluang-peluang sudah tak sama macam dahulu. Banyak perkara yang berlaku banyaknya secara online dalam talian. Tetapi kalau kita tengok sebelum ni tuition dalam talian tak ada sekarang, tuition dalam talian, training dalam talian, lepas tu apa lagi, seminar dalam talian, jual beli dalam talian. Kalau kita tengok orang sekarang ni yang pandai merebut peluang, dia buka kedai tetapi dalam masa yang sama dia juga membuat penghantaran dalam talian, boleh order dalam talian. Jadi kita kena bijak merebut peluang lah. Itulah norma baru. Bukan setakat saja, kalau untuk artis juga kan ada dijalankan konsert dalam talian. Ya, konsert dalam talian kan. Ada banyak itu. Cara yang lebih kreatif. Jadi doktor kata berkenaan dengan azam tak perlu banyak, tak perlu canggih sebenarnya. Tapi ada juga orang yang azamnya simple, mudah untuk dijalankan dan sebagainya, tapi masih lagi gagal dan juga terbabas untuk kita penuhkan azam itu. Okay. Satu perkara yang menyebabkan kegagalan itu dan bagaimana kita nak cari balik turning point supaya kita dapat grab balik azam yang kita tetapkan. Dia gagal ni bukan apa, sebab azam tu duduk di mulut tetapi dia tidak di hati. Kan? Azam ini tidak sampai bertukar menjadi apa yang dikata sebagai burning desire, tau. Iaitu satu kemahuan yang tinggi, yang meluap-luap, yang kita nak sangat. Kan? Misalnya kan. Sebab tu, bila kita tak sampai kepada azam tu, tak sampai kepada sesuatu yang kita betul-betul membakar jiwa kita, maka kita buat kerja pun selesa je lah. Dapat, tak dapat, tak apa. Kan? Capai, tak capai pun tidak menjadi apa-apa. Jadi bila kita ada konsep tak apa tu dalam diri kita, maka dia tidak begitu mendorong kita. Sebab sesuatu azam tu dia kena sesuatu yang kita mesti kata tak boleh tidak, mesti capai. Kan? Mungkin tak boleh dengan cara A, kita buat cara B, buat cara C. Bermakna kita ada pelbagai pendekatan, fleksibel dari segi pendekatan, proses untuk mencapai azam tu. Azam tak berubah, matlamat tak berubah, tapi cara pendekatan kita mungkin kita berubah mengikut kesesuaian semasa. Jadi oleh sebab itu, kita perlu ada sesuatu yang menggegar jiwa kita. Sebab tu, bila kita letak azam, kita letak matlamat, kita kena spesifik, kita mesti boleh gambarkan dan kita kena kata pada diri, kita kena ada suara yang mendorong kita supaya nilai visual, auditory, kinestetik, kita kena rasa seolah-olah azam tu dah kita capai sekarang. Kalau kita boleh gambarkan, kita boleh dengarkan, kita boleh rasakan, sampai tiba-tiba meremang bulu roma, itu betul-betul azam lah tu. Tu, nak tanya dengan doktor kan, audio statik, kinestetik dan juga visual itu sendiri. Adakah itu termasuk dalam framework? Itu termasuk dalam cara kita untuk memastikan kita betul-betul azam kita tu betul-betul menggegar jiwa. Maknanya tadi kita sebenarnya dia ada proses dia. Kita kena detailkan. Kalau kita nak berjaya dalam perniagaan, apa perniagaannya? Apa bentuk perniagaannya? Kalau kita dah berjaya, apakah yang kita rasakan? Bagaimana kita terima kejayaan itu? Apa emosi kita? Intensitinya macam mana? Jadi kita kena duduk dan kita kena senaraikan, maka barulah kita rasa wow. Bila kita rasa wow, tak boleh tahan ni. Wow, tak boleh tahan sabar ni. Dan tanda sesuatu azam itu betul-betul boleh berjaya, kita dah pun rasakan kejayaan itu hari ini. Maknanya kita bangun tidur kan, makin hampir. Hari esok bangun lagi, makin hampir. Kalau kita letak kejayaan itu kita nak capai 3 bulan, esok dah tinggal
kalau 90 hari tinggal 89 hari lagi. Bangun lagi sekali tinggal 87 hari. Jadi kita makin rasa excited. Jadi barulah kita terasa urgency, sense of urgency tu. Ini dah dekat ni, ini makin masa dah pendek ni. Ini tak buat lagi ni, ini belum selesai lagi ni. Jadi kita mula lihat kita pencapaian kita mula lihat perjalanan kita, kena ada planning. Kena ada daily routine. Barulah kita buat. Kalau tidak, kita hanya kata, oh, satu hari nanti kan aku nak mulakan satu bentuk perniagaan online. Satu hari tu bila? Kan? Satu hari tak ada time frame dia kan. Kena beritahu bulan berapa hari bulan, bila nak dimulakan, apa kekuatan kita, siapa yang boleh bantu kita. Kan? Kita detailkan semua tu. Barulah dia jadi, dan bila kita nak mulakan tindakan pertama kita, barulah benda berjalan. Kalau tidak, sampai situ je lah, azam tinggal azam. Mungkin Bila kalau bila ada penetapan azam itu, pasti kita ada motivasi untuk melakukannya. Kadang-kadang orang ni terhilang motivasi. Doktor sini sebagai pakar motivasi kan, banyak jumpa orang yang pelbagai ragam dan sebagainya. Apa ayat doktor untuk maklumkan kepada mereka supaya bahawa motivasi itu sebenarnya boleh kita dapat dengan pelbagai cara yang mungkin saya tak tahu, tapi doktor boleh kongsikan kepada kita. Dia sebenarnya kita tengok, pertama sekali untuk dapat motivasi, setiap kali kita ada sesuatu azam, okey, apa saja, kita cari siapakah role model kita. Siapa yang nak kita jadi seperti siapa, kita nak ikut siapa. Kan, siapa mentor kita. Kita kena ada. Sebab bila kita, walaupun mungkin kita tak berjumpa dengannya, tapi dengan membaca kisahnya, membaca penulisannya, kan, sudah cukup. Sekarang ni FB kan, membaca, follow FB dia, sudah cukup kan untuk motivasikan kita. Tengok Insta dia kan, itu sudah cukup. Aku nak jadi macam dia. Satu. Yang kedua, kita kena banyak membaca. Kena banyak membaca, sebab setiap kali kita membaca, banyak baca buku-buku yang memberikan motivasi, memberikan inspirasi. Jadi setiap kali kita membaca, kita menambah nilai kepada diri kita. Kan, kita tak boleh hidup dengan hanya membaca dalam media sosial, sebab media sosial ni ilmunya pendek-pendek dan tidak capai objektif. Kita membaca, beli buku tentang sesuatu topik yang kita, tentang tajuk yang kita nak capai. Contoh misalnya, kalau kita bermula hari ini, kita kata, okey, aku nak jadi inilah, nak jadi pakar dalam bidang design baju misalnya kan. So kita hari-hari, bermula sekarang, kita post tentang baju, kita post pasal kain, kita post pasal fashion, kita cerita pasal itu. Sebab apa? Bila kita buat benda itu selama 3 tahun, setiap hari, betul-betul, kita akan jadi seorang yang pakar dalam bidang itu. Kan? Kita betul-betul menguasai bidang. 3 tahun. Jadi bila kita azam tahun ini, kalau betul kita nak berjaya dalam satu perkara, kita dah lihat 3 tahun akan datang siapa kita. Maka tahun depan kita mula review azam kita, dan kita kena tambah azam yang baru. Azam yang baru itu mungkin disebabkan, kenapa tahun ini aku tak begitu berjaya capai apa itu? Rupanya aku ada sifat malas. Jadi azam kita untuk buang sifat malas. Audit balik. Kan? Update balik. Jadi sebab itulah bila kita tengok lepas 3 tahun, tengok, orang dah kenal kita sebagai, rupanya Hafiz ni sekarang dah dalam bidang fashion. Bagus. Kan, contoh kan. Cakap pasal kain, cakap pasal fashion, cakap pasal tu, semua Hafiz boleh jawab. Kan? Jadi, bila boleh jawab, orang jadikan kita tempat rujukan. Di situ kita mula jadi pakar dalam bidang itu. Di situ, dari segi kepakaran, dia boleh menjadi satu bentuk income keuangan yang baru. Okay, nanti saya boleh tempah baju dengan awak, Hafiz. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Tengku, sebab hari ini masa tu sangat mencemburi kita. Tapi saya suka dengan warna biru hari ini. Ya, tenang. Biru warna saya. Sebab saya selalu bila saya pakai warna biru, saya rasa positif. Sebab tu bangunan saya cat biru, kereta saya warna biru, saya banyak baju biru. Betul. Cat kita pun warna biru. Baik, terima kasih sekali lagi doktor. Semoga azam kita yang kita impikan untuk tahun 2021 itu mencapai lebih baik. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi doktor dalam siaran akan datang. Jadi terima kasih semua. Tapi kita takkan ke mana-mana. Pastinya ada lagi bikisan-bikisan menarik dan juga topik-topik menarik untuk kita kongsikan kepada anda. Pesona SY Serasi di hati.